Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara. Anda bersama saya Nurul Alis, Aidil Akhbar untuk laporan berita tengah malam. Saudara, esok bantuan khas COVID-19 BKC akan mula disalurkan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berharap bantuan itu mampu meringankan beban rakyat yang terkesan akibat COVID-19. Menerusi satu hantaran di laman Facebook, beliau berkata dana berjumlah 3.1 bilion ringgit itu disalurkan kepada institusi perbankan yang berkaitan untuk pembayaran BKC. BKC memanfaatkan 10 juta penerima. Ia memfokuskan kumpulan sasar terdiri daripada kategori miskin tegar, B40 dan M40 serta golongan bujang yang berkelayakan. Semakkan status BKC boleh dibuat melalui portal bkc.hasil.gov.my. Harga baharu kit ujian pantas antigen COVID-19 ujian Kendiri yang lebih rendah akan diumumkan pada penghujung tahun ini. Langkah itu bagi meringankan beban rakyat susulan pembukaan sektor ekonomi dan sesi persekolahan. Kita akan turunkan lagi harga test kit ini. Ya. Saya tak boleh nak sebut berapalah, tapi kita akan turunkan lagi supaya dia lebih mampu dimiliki orang ramai. Sebab ini dah jadi keperluan. Katanya jualan kit itu juga akan diperluas ke kedai serbeneka, farmasi selain kawasan pedalaman. Peniaga kit ujian pantas antigen COVID-19 ujian sendiri diberi kelonggaran selama seminggu untuk membuat penyelarasan harga. Ini susulan kawalan harga kit tersebut yang dikuatkuasakan hari ini. Perkara itu ditegaskan Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Syaharuddin Muhammad Kia. Bermula 12 September, tindakan tegas akan diambil terhadap peniaga yang masih ingkar. Mereka boleh didakwa mengikut Seksyen 11 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Peralihan fasa dalam Pelan Pemulihan Negara PPN di beberapa negeri memberi impak positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Ini seiring usaha kerajaan mempergiat program vaksinasi dan pembukaan lebih banyak sektor ekonomi. Justru, rakyat disaran untuk membantu kerajaan dengan tidak menolak vaksin dalam usaha mencapai imuniti kelompok. Dengan syarat kita juga kena bersedia dengan mengambil vaksin yang secukupnya. Kalau dua lah. Jadi di situ kemungkinan kita boleh bersedia untuk mengalami sebarang kemungkinan yang diakibatkan oleh jangkitan COVID-19. Tapi kalau kita tak ada vaksin yang secukupnya, agak sukar untuk kita menyahut saran kerajaan. Jadi besok kegiatan ekonomi, aktiviti ekonomi itu akan terbantu disebabkan bila kes tu balik-balik, dia menular balik. Beliau merasmikan program bantuan sanitasi di Surau Kampung Gemuruh, Kuala Pilah. 500,000 pekerja barisan hadapan ekonomi sektor peruncitan dijangka menerima vaksin menjelang akhir tahun ini. Kita jangka dapat capai kerana sekarang ni saya nampak permohonan untuk nak vaksin terlalu memberasakan kerana untuk memenuhi syarat. Katanya jika mereka tak mendapat vaksin ni, mereka tidak dibenarkan untuk beroperasi. Nah itu, jadi mereka memohon. Sehingga akhir Ogos lalu, lebih 48,000 pekerja sektor peruncitan telah menerima suntikan vaksin. Terengganu optimis capai sasaran vaksinasi 80% populasi dewasa sekaligus membentuk imuniti kelompok sebelum akhir bulan ini. Ke arah itu, 590,000 dos vaksin akan dihantar ke Terengganu bulan ini. Utama kelewatan adalah berkait dengan bekalan vaksin. Kita mempunyai kapasiti untuk melaksanakan suntikan. Kita ada banyak PPB, kita ada yang boleh, tetapi bekalan vaksin adalah sesuatu yang menjadi perkara yang utama. Jadi kita baru saja selesai search kapasiti untuk Lembah Kelang.
Jadi di Lembah Kelang banyak PPB yang sudah mula ditutup kerana dia dah capai tahap seperti mana yang kita sasarkan. Maka apabila itu berlaku sekarang ni, vaksin mula diedar lebih banyak ke negeri-negeri yang sebelum ini dianggap sebagai tidak mempunyai risiko terlalu tinggi. Setakat ini, lebih 52% populasi dewasa telah menerima suntikan dos pertama. Menjelang pembukaan sesi persekolahan Oktober ini, Terengganu bersedia melaksanakan program imunisasi kepada 95,000 pelajar berumur 13 hingga 17 tahun. Ia akan dilaksanakan dalam tempoh terdekat. Program tersebut akan dilaksana selepas menerima garis panduan pelaksanaan imunisasi kepada golongan itu. Ikutkan kementerian memang dia akan mulakan di Sarawak. So kita di negeri Terengganu kita telah bersedia. Kita sekarang menunggu garis panduan pelaksanaan di negeri kita. Apabila kita dapat garis panduan pelaksanaan, insya-Allah kita akan mulakan. Sebab dari segi kapasiti kita mampu. Kita ada kemampuan dan dari segi vaksin pun kita ada vaksin. Guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa yang masih belum menerima vaksin berkemungkinan tidak dibenarkan untuk mengajar secara bersemuka. Perkara itu akan diperincikan dengan bahagian pendidikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Dia sepatutnya guru ni, dia orang paling dekat dengan anak murid. Dan kalaulah guru kapal pun saya nasihatkan supaya mereka juga ambil vaksin. Apa yang kita takut sangat soal vaksin ni? Sekarang ni ramai orang mati kena COVID banyak daripada mati kena vaksin. Setakat hari ni pada saya sepatutnya maknanya cikgu tu kena vaksin lah. Rakyat Malaysia yang telah menerima suntikan vaksin COVID-19 di luar negara disaran hadir ke pejabat kesihatan daerah. Mereka akan menerima sijil pengesahan vaksinasi di dalam aplikasi MySejahtera. Tindakan itu bertujuan bagi memastikan jenis vaksin yang telah diterima mereka. PKD akan menerima sertifikat tersebut yang dikeluarkan oleh negara untuk di-verify. Selepas verify, prosesnya Jabatan Kesihatan Negeri akan hantar ke CPRC, iaitu Crisis Preparedness and Response Center di Putrajaya, dan CPRC pusat akan memaklumkan pada MySejahtera untuk dapatkan MySejahtera mengeluarkan sertifikat dalam aplikasi telefon gitu ya. Sebilangan besar jumlah kes COVID-19 baharu melibatkan individu tidak lengkap atau tiada vaksinasi. Jelas Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah, ia melibatkan semua kategori kes. Bagi kategori 3, 4 dan 5, 240 kes atau 74.5% melibatkan mereka yang tidak lengkap vaksin dan tiada vaksinasi. Manakala bagi kategori 1 dan 2 pula, 3,279 kes atau 66.2% direkodkan daripada golongan sama. Dalam perkembangan sama, Tan Sri Dr. Noor Hisham menjelaskan negara merekodkan 37 kluster baharu hari ini. 21 daripadanya merupakan kluster tempat kerja, manakala 12 kluster daripada komuniti, 3 kluster kumpulan berisiko tinggi dan 1 kluster pusat tahanan di Keningau, Sabah. Setakat ini, 3,434 kluster telah tamat, manakala 1,457 kluster masih aktif. Jumlah kes baharu COVID-19 hari ini 20,396 kes, manakala 336 kes kematian dilaporkan. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara. PKPD bakal dikuatkuasakan melibatkan 4 lokaliti di Sabah selama 2 minggu bermula Selasa ini.
Jelas Ketua Pengarah Keselamatan Negara Majlis Keselamatan Negara Datuk Rozi Mat Saad, ia susulan penilaian risiko dan trend jangkitan COVID-19 di kawasan berkenaan. Lokaliti terlibat ialah Kampung Tetabuan, Beluran, Kampung Matagang, Keningau, Taman Pantai Luk Kawi, Papar dan Kampung Kilang, Ranau. Sementara itu, PKPD di Kampung Buanok, Matugong Kudat, Sabah yang dijadualkan tamat esok akan dilanjutkan bermula 7 September ini. Dua lokaliti PKPD di negeri sama iaitu di Kampung Pukat, Tanjung Batu Laut dan Kampung Balung Kokos akan ditamatkan esok seperti dijadualkan. Kita beralih ke perkembangan banjir di 3 negeri melibatkan daerah Beaufort di Sabah, Miri di Sarawak dan Johor Bahru, Johor. Di Beaufort, Sabah, setakat 4 petang tadi, bilangan penduduk terjejas yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan DSP Dun Banir kekal 75 orang. Penduduk terlibat daripada 25 ketua isi rumah dari 3 buah kampung. Di Miri, Sarawak, keadaan banjir sekitar Bandar Marudi dijangka semakin buruk disebabkan limpahan air dari bahagian hulu Sungai Baram. Namun jelas Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudu, Maureen Sim Ahlian, ianya masih dalam keadaan terkawal. Kini 23 orang daripada 8 keluarga dari Kampung Opar telah dipindahkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Suarah Baram Marudi. Di Johor, setakat 6 petang, jumlah penduduk terjejas banjir semakin berkurang kepada 36 orang berbanding 96 orang. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Johor Bahru berkata 2 PPS masih dibuka. PPS Sekolah Jenis Kebangsaan SJK Kuo Kuang kekal 33 orang, manakala di PPS SMK Skudai hanya tinggal 3 orang melibatkan sebuah keluarga. Seorang pekerja kilang maut di tempat kejadian selepas motosikal ditungganginya terbabas sebelum dirempuh bas. Insiden berlaku di kilometer 114 Jalan Ipoh, Butterworth pagi tadi. Mangsa Muhammad Nasir Kamarudin, 26 tahun, disahkan maut akibat kecederaan parah di bahagian kepala. Sebelum kejadian, mangsa dikatakan datang dari arah Simpang 5 menghala ke Bagan Serai. Mangsa didapati hilang kawalan sebelum dilanggar sebuah bas yang datang dari laluan bertentangan. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Parit Buntar untuk dibedah siasat. 3 tahanan termasuk 2 banduan bolos dari PKRC Dewan Arena Tawau tengah malam tadi. Polis kini melancarkan ops tutup dan ops kesan bagi menjejaki tahanan tersebut. Lebih kurang 12.30 tengah malam tadi, 3 tahanan daripada PKRC, Pusat Kawalan Rawatan COVID Dewan Arena Tawau, telah melarikan diri daripada pusat tersebut, melompat keluar dan juga memanjat pagar untuk keluar daripada kawasan tersebut. Beliau meminta orang awam yang mempunyai maklumat segera menghubungi Balai Polis berdekatan. Projek membangunkan 67 lagi menara komunikasi baharu di seluruh Kelantan akan dimulakan dengan kadar segera. Langkah berkenaan bagi memberi kemudahan akses jalur lebar kepada penduduk khususnya di kawasan luar bandar dan perkampungan orang asli. Ini termasuk pemasangan 18 jalur lebar satelit di Gua Musang agar seluruh rakyat mendapat akses internet berkualiti. Kalau di Kelantan ini masih lagi berada pada tahap kira-kira 24-25 megabyte per second. Matlamat kita bila pelaksanaan program jendela sekurang-kurangnya speed internet kita mesti mencapai paling kurang pun 35 megabyte per second. Dan nak sampai ke tahap itu, tidak kita perlu menaik tarafkan kemudahan infrastruktur. Beliau mengadakan perjumpaan khas bersama Ahli Jawatankuasa Penyelaras KKMM Negeri Kelantan di Kota Baru.
Sukan. Bandaraya Tokyo akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada kontijen peserta Sukan Paralimpik 2020 selepas tamasya itu berlangsung selama 12 hari dan ditunda selama setahun akibat pandemik COVID-19. Upacara penutup berlangsung penuh warna-warni di Stadium Olimpik yang turut dihadiri putera mahkota Jepun, putera Akishino, adik kepada Raja Naruhito. Ketua Jawatan Kuasa Paralimpik Antarabangsa Andrew Parsons mengumumkan bahawa Paralimpik Tokyo 2020 berjaya dilangsungkan bukan sahaja penuh bersejarah malah juga dengan luar biasa. Sejumlah 86 negara merekodkan kejayaan medal dengan 62 daripadanya memenangi sekurang-kurangnya 1 pingat emas. Tamasya ini berlangsung tanpa kehadiran penonton dengan penyertaan kira-kira 2,000 atlet dan pegawai. Persembahan di dalam stadium menampilkan tarian breakdance, kostum rama-rama dan pelbagai acara kebudayaan sebelum persembahan bunga api di sekitar stadium sebagai penutup acara. Gubernur Tokyo Yuriko Koike menyerahkan bendera Paralimpik kepada Parsons yang kemudian menyerahkannya kepada Datuk Bandar Paris Anne Hidalgo sebagai tuan rumah bagi edisi 2024. Sepanjang tamasya itu berlangsung, sebanyak 539 pingat emas dalam 22 acara dipertandingkan dan semuanya diadakan secara tertutup ekoran COVID-19. Sementara itu, Ketua Kontijen Malaysia Datuk Seri Megat Syariman Zaharuddin menjelaskan pencapaian negara pada tamasya ini adalah yang terbaik sepanjang 6 penyertaan sejak 1972. Sebagai rangkuman kepada hari penutup tamasya berkenaan, Datuk Seri Megat Syariman yang juga Presiden Majlis Paralimpik Malaysia MPM berkata, walaupun menghadapi pelbagai kekangan susulan penularan COVID-19 serta insiden penarikan semula pingat emas Ziyad Zulkifli, mereka masih tetap berjaya mencapai sasaran yang ditetapkan. Alhamdulillah kita gembira lah, kita menang dua pingat emas, tiga pingat emas, dan semalam last minute kita menang. Tapi cuma kita jangkakan we should have gotten more medals actually. So kita di sini bersyukur dan I think atlet has worked really hard. Tapi bisa momentum setengah jalan bila ada sedikit setback oleh salah satu rakan atlet ni. Capaian untuk Sukan Paralimpik di Tokyo 2020 ini, I think sebab apa saya cakap pencapaian terbaik, kerana kita banyak kekangan di sini, banyak kekangan COVID-19, and also we have been delayed for 1 year. The performance of athlete has been up and down. Kita pun have the coaches, the team, the management kena fikirkan jalan yang terbaik. Dalam tamasya di Tokyo ini, Malaysia memenangi 3 pingat emas menerusi Bonnie Bunyao Gustin dalam acara powerlifting, Chia Liet Hao badminton dan Abdul Latif Romli acara lompat jauh. Para pemain dan pegawai Perak FC tampil memohon maaf kepada penyokong dan peminat bola sepak negeri itu selepas diturunkan pangkat kesayangan Liga Premier musim depan. Skuad The Boss Gauros itu tersingkir selepas menduduki tangga kedua tercorot Liga Super sekaligus gagal mempertahankan rekod yang dipegang mereka sejak 100 tahun lalu. Pengurus Besar Perak FC Azman Noh menerusi satu kenyataan berkata meskipun pasukannya telah berusaha sebaik mungkin, namun masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki. Jelas beliau, pihaknya memahami kekecewaan dan kesedihan penyokong The Boss Gauros sambil menegaskan perkara tersebut memberi pengajaran paling bermakna untuk pasukan. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada para peminat yang sentiasa memberi sokongan berterusan meskipun juara 2 kali Liga Super itu mempamerkan prestasi kurang memuaskan musim ini. Dalam pada itu, pihaknya turut meletakkan sasaran untuk menjuarai Liga Premier musim hadapan. Seterusnya kembali beraksi dalam saingan Liga Super pada musim berikutnya. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Sebagai keluarga Malaysia, marilah kita berganding bahu memulihkan negara daripada ancaman pandemik COVID-19. #Malaysia Prihatin, #Demi Negara, #Menang Bersama. Saya Nurul Alis Adil Akbar mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam.